Bismillah. InsyaAllah hari ini kita belajar bab yang agak kritikal dalam kehidupan kita ini, iaitulah bab riya. Riya ni masalah besar, sebab dia boleh termasuk dalam banyak kategori dan membetulkan salah faham. Kadang-kadang kita nampak macam riya tapi dia tidak riya pun. Jadi itu juga macam orang salah faham tentang zuhud. Nah, bila dia tak gosok baju, orang tanya, dia kata zuhud. Adakah itu hujah yang diterima atau memang itu jenis pemalas cari hujah? Bila cakap, oh zuhud saya ni, zuhud. Allah, nyanyi ke zuhud. Jadi zuhud dia jadi, dia kata, dia malas, dia buat alasan. InsyaAllah kita teruskan dengan perbincangan kita dalam bab riya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan perbincangan kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ataupun ringkasan kitab mereka yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah masuk perbincangan di dalam bab yang ke-23 mengikut susunan terjemahan kita ini. Dia tulis bab 23, fi bayani riya wa haqiqatihi wa aqsamihi wa zammihi wa nahwi zalik. Iaitulah bab yang ke-23 pada bab riya, mengenali hakikat dan bahagian-bahagiannya serta celaan terhadapnya, terhadap sifat riya. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW yang mencela sifat riya. Antaranya firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Maka kecelakaan besar bagi orang yang bersalat, bersembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan salatnya. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riya, bangga diri dalam ibadat. Surah Al-Ma'un. Jadi kalau kita baca surah ini, di antara surah yang tak boleh berhenti tengah jalan. Jangan berhenti cakap fawailul lil musallin, habis orang pakat tak solat. Dia kata kalau solat neraka. Jadi berat kita. Ini di antara benda yang bahaya. Jadi dia panggil tak boleh break tengah jalan. Kita kena break di mana? Di mahattah, di stesen dia. Jadi Allah sebut di sini allazina hum yura'un, iaitulah orang-orang yang berkeadaan riya, nak tunjuk kepada orang ibadat dia. Ayat yang kedua, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Jadi kerana itu Al-Kahfi itu dibaca setiap minggu dan dihafal 10 ayat yang pertama dan 10 yang terakhir untuk menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Jadi di akhir penutup ayat ini Allah ceritakan kepada kita falyamal amalan salihah. Satu, wala yusyrik. Mana syirik di sini termasuklah syirik yang besar, itu yang paling bahaya, dan juga syirik khafi. Dia panggil syirik yang tersembunyi, iaitulah syaitan menyusup masuk di dalam ibadat kita untuk merusakkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi kalau kita baca kitab, dia kata Nabi SAW sebut Allah berfirman, itu dia panggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Man amila amalan asyraka fi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari'un. Sesiapa yang melakukan amalan dengan menyekutuiku, maka amalannya itu adalah untuk apa yang disekutukan itu, dan aku berlepas diri daripadanya. Jadi ini hadis
Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain ada juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia tak bawa dah lafaz, dia bawa terjemahan saja. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti menimpa kamu ialah syirik kecil. Dia panggil asyirkul asghar. Sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal ar-riya. Setelah semua amalan mendapat pembalasan pada hari kiamat kelak. Jadi setiap orang dapat balasan dia. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, pergilah kepada siapa yang kamu lakukan amalan kerananya. Jadi kita buat kerana nak tunjuk orang tu. Engkau bawa lah solat tu, pergi jumpa kawan tu. Yang kamu lakukan kerananya, riakkan di dunia dulu. Adakah kamu dapati apa-apa ganjaran atau habuan dari mereka? Jawabnya, sahlah, kita tak akan dapat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Kata Bishr Al-Hafi, ramai juga orang tak nama anak dia Al-Hafi ni, kan? Jadi Bishr tu nama orang, Al-Hafi tu sebab dia tak pakai selipar. Jadi Bishr Al-Hafi. Mana orang-orang wali-wali dulu macam-macam dia punya gaya dia, ya. Jadi kita pun tak nama anak kita Hafi, maknanya tak ada selipar lah anak kita tu. Ada makna lain. Kalau kita nak bahasa Arab ni kadang-kadang dia bawa 2-3 makna. Tapi dalam cerita ni jangan ambil begitu. Kata Bishr, bahawa aku mencari rezeki dengan meniup serunai adalah lebih aku sukai dari aku mencarinya dengan menggunakan agama. Jadi kalau kita nak cari rezeki, nak cari makan lah, itu dia panggil kata-kata mana tiup serunai pun tak baik. Cuma dia buat bandingan, maknanya tiup serunai, kalau kerja dunia ni baiklah, jangan duk guna agama. Ni tidak ni, segala air jampi semuanya telah dijampi dengan tu dengan ni, ya. Kismih dia pun kalau sudah dijampi sampai RM20 satu bekas, kalau kita bagi RM20 itu sekilo dah dapat mungkin di kedai lain. Jadi ini juga mungkin termasuk dalam menggunakan agama Allah. Jadi inilah yang kita bimbang hari ini. Banyak orang gunakan nama agama untuk melariskan jualan kerja-kerja dunia yang kita buat. Jadi perkataan riya adalah pecahan dari perkataan ar-ru'yah. Ini kita belajar bahasa Arab. Ar-ru'yah, maknanya dengan mana penglihatan. Dan as-sum'ah. As-sum'ah pula pecahan dari perkataan as-sima', yakni pendengaran. Oleh sebab itu orang dia adalah orang yang memperlihatkan amalannya kepada manusia lain untuk mendapat habuan dari mereka, dan dia mempunyai beberapa bahagian. Jadi kita tengok kategori riak ni ada banyak jenis. Ada riak dalam ibadat, ada riak dalam penampilan. Kita suka pakai yang cantik, pakai yang kemas, kan? Kalau kereta kita agak berkilat, tak ada debu ni kata orang. Apakah itu dikira riak ataupun tidak? Ini baca dulu. Pertama, riak di dalam perkara agama. Ar-riya'u fid din. Ia mengandungi beberapa jenis. Yang pertama, riak melalui keadaan badan, min jihatil badan. Macam mana kita nak tunjuk ni kita ni riak? Iaitu dengan menzahirkan badan yang kurus dan pucat mukanya, untuk memperlihatkan kepada orang lain akan kesungguhannya dalam beribadat. La ilaha illallah. Oh, kenapa kurus ni Ustaz? Allah tak boleh nak makan dah saya ni. Tak lalu makan, ingat dah mati je. Sudah, kata wali dah tarah ni. Tak. Kenapa pucat muka tu? Tak cukup tidur, malam tahajud. Sedap ke ayat tu? Jadi menunjukkan betapa takutnya dia kepada hari akhirat. Begitu juga dengan menunjuk keadaan rambutnya yang kusut masai, seolah-olah terlalu sibuk dengan urusan agama sehingga tidak sempat untuk menyikat rambut. Jadi ini dipanggil nak menunjuk dalam sudut gaya body. Jadi tunjuk kita kurus ya. Jadi kalau kita kurus sungguh, memang kita punya spesies kita dah makan banyak mana pun tak gemuk kan. Tak usah duduk pergi cari ubat nak gemuk lah pula. Yang jadi kata saya kena gemuk dah, takut dengar kita ni jadi kurus. Tak. Contoh yang hampir sama juga ialah dengan memperlahankan suara, mata yang cengkung dan bibir yang kering, agar dipahami bahawa dia selalu berpuasa. Subhanallah. Syekh jangan tu.
Kuruh dah dia tu, puasa kuat. Oleh kerana itulah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam pernah bersabda yang bermaksud, apabila kamu berpuasa, minyakkanlah dan sikatlah rambut kamu. Ini kerana baginda bimbang orang yang berpuasa akan dihinggapi dengan penyakit riak. Inilah jenis riak yang menimpa ahli agama, yang ditunjukkan melalui gaya, melalui tubuh badan. Tapi kita beza dalam bab haji, memang disuruh Allah nak tengok kita kusut masa itu. Karena itulah bila kita ihram dan niat ihram, tak boleh lagi nak sikat rambut, nak pakai minyak. Itu lain. Itu dia ada kategori dia. Tapi kalau orang puasa, pakai comel-comel. Manakala ahli dunia, golongan yang mementingkan dunia pula menunjuk-nunjuk kesenangan duniawi mereka dengan menzahirkan kegemukan. Warna kulit yang putih bersih, badan yang tegap, rupa yang tampan dan badan yang bersih. Jadi kalau orang nak bak dunia, nak macam ni, tidak jadi masalah bagi dia. Cuma kita nak tunjuk tadi gaya kita ni ahli ibadat, itu yang salah. Itu yang jadi yang salah. Kita pergi kepada riak melalui gaya dan fashion pakaian. Pakaian pula ni, penampilan lain. Umpamanya berjalan dengan menundukkan kepalanya. Kalau berjalan tak tengok orang, tak tunduk. Mengekalkan kesan sujud di dahi. Dahi dia hitam dah tu. Kalau hak jadi hitam sungguh, jangan pergi duduk tukar pula, pergi buat pembedah pula, tak payah. Mana ini orang buat-buat lah nak tunjuk. Berpakaian tebal dan kasar, memakai baju berbulu, banyak menyingsing kain, menyingkapkan lengan baju dan membiarkan pakaian dalam keadaan carik dan kotor. Jadi orang nampak zuhud. Zuhud. Antaranya juga ialah dengan memakai pakaian yang bertampal-tampal dan berwarna biru. Mana main warna biru ni? Kerana meniru pakaian ahli sufi. Jadi tak tahulah zaman bila ni ahli sufi yang ada pakaian begini ni. Sedangkan hatinya kosong dari sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh mereka. Begitu juga dengan meletakkan kerudung di atas serban di kepala, bagi menarik perhatian orang ramai kepadanya, kerana berpakaian yang berbeza dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Jadi hari ni satu fenomena dah kita tengok ni. Pakat nak jadi ahli sufi habis. Bila pakai serban, ada lagi atas baru ni, sangkut sini. Saya tengok kadang-kadang pelajar ni bawa sangkut ni, nak pergi tandas bawa lagi, kata hai tinggal sini lah, nak jatuh adalah tandas kan, susah pula. Jadi dia panggil satu fenomena, nak ikut seolah-olah dia ni macam ahli sufi yang hebat juga, ahli sufi yang hebat. Jadi kalau kita itu bukan pakaian kita, tak usah pakai lah. Sekarang ni orang kahwin pun pakai lagu tu dah kan. Kata bila pula jadi ahli sufi, majlis perkahwinan ni bawa keris sudah lah, macam biasa lah kita ni. Golongan ini terbagi kepada beberapa peringkat. Ada yang ingin mencari kedudukan di sisi orang soleh dengan menampakkan kezuhudannya melalui pakaian compang-camping, kotor dan kasar. Jika diberikan pakaian bersih dan sederhana kepadanya, sebagaimana pakaian ulama-ulama terdahulu, reaksi mereka seolah-olah akan disembelih kerana terlampau takut. Jika ada orang yang berkata, dulu nampak macam orang zuhud, tapi sekarang sudah meninggalkan jalan tersebut. Jadi tak boleh nak tukar dah. Pakai nak beli jubah lain. Kalau kita beli jubah kat Mekah bagi hadiah pun dia tak boleh pakai dah. Dia kena pakai jubah dia juga. Pada peringkat yang lain, ada yang ingin mencari keredaan orang yang soleh dan juga ahli dunia, seperti raja-raja. Dua-dua sekali kita nak. Pemimpin dan ahli perniagaan. Jika mereka memakai pakaian yang mewah, mereka takut orang yang soleh tidak akan menerima mereka. Tak boleh ni, awak ni taraf lain. Dan jika mereka memakai pakaian compang-camping pula, tentu para pemimpin dan orang-orang kaya akan memandang rendah kepada mereka. Jadi orang yang seperti ini ingin mencari keredaan kedua-dua belah pihak, lalu mencari pakaian yang lembut, baju dan kain yang mahal untuk dipakai. Serendah-rendah harga pakaian mereka seumpama pakaian orang-orang kaya. Itu dari segi harga. Manakala dari segi warna dan fashion pakaian pula, ia menyerupai fashion pakaian orang yang soleh. Dengan itu mereka dapat diterima oleh kedua-dua golongan tersebut. Jadi kita hari ni nak tiru orang soleh, pakai jubah lah kan. Tapi jubah kita tu macam-macam buat itu ada ni. Tepek sana, tepek sini, sampai 1,000 harga. Kalau kita pakai sini, pelik 1,000. Saya pergi negara Arab, tak pelik, biasa. Baru ni anda pergi melawat di negara Arab, kawan-kawan yang bawa dia tu, ustaz kita buat baju jubah satu, kata boleh.
Pergi jubah biasa je, tak ada apa ni yang pelik-pelik tu. 500 jubah. Tak payah kata. Baik kita pergi Mekah 80 riyal. Ya, 500 berapa kotak dapat? 5 kotak dah dapat. Boleh balik bagi kawan-kawan pula. Jadi itu dipanggil, kadang-kadang perempuan Arab tu memang dia pakai yang dia ada, biar ke dia lah. Tapi kita yang nak mengada-ngada ni tak payah. Golongan seperti ini, kalau disuruh pakai baju yang kasar atau kotor, mereka takut seumpama akan disembelih. Ini kerana mereka bimbang akan menjatuhkan pandangan raja-raja dan orang kaya terhadap mereka. Begitu juga kalau disuruh pakai pakaian yang lebih bermutu, yang halus, lembut dan dari jenis tenunan yang benang katan, berwarna putih. Mereka juga akan keberatan kerana bimbang kedudukan mereka akan jatuh di sisi orang soleh. Jadi setiap orang yang menunjuk-nunjuk dengan satu gaya pakaian tertentu akan menjadi berat kepadanya untuk bertukar-tukar jenis dan cara pakaiannya, sama ada kepada yang lebih murah atau lebih mewah, kerana takut dicumuh. Jadi ini semua ni dia panggil afat, penyakit-penyakit ahli ibadat, dari sudut pakaiannya, dari sudut penampilannya. Jadi saya kata fenomena tempat kita hari ni, tak payahlah duk pakai pelik-pelik. Kalau kita biasa pakai serban, pakai je lah. Jadi tak payahlah lepas serban tu tudung lagi atas tu lagi. Itu pakai yang orang-orang hebat-hebat, ulama-ulama yang pakai macam tu. Manakala ahli dunia, ni kita hari ni. Ahli dunia, mereka menunjukkan kelebihan diri dengan pakaian yang bermutu, kenderaan yang terbaik dan pelbagai jenis hiasan, sama ada pada pakaian, tempat tinggal ataupun perabot rumah. Rumah kita comel tak? Comel belakang kan? Sedangkan sewaktu mereka berada di rumah, mereka tidak keberatan memakai pakaian yang kasar-kasar dan sebagainya. Ini semua kerana mereka takut martabat mereka akan jatuh jika dilihat dalam keadaan sedemikian kepada orang lain. Jadi itu dalam bab kedudukan kita. Kategori yang ketiga, riya melalui perkataan. Ahli agama akan merasa riya dengan nasihat dan peringatan yang diberikan. Kalau duduk dengan kita agak cakap lembut ya. Begitu juga dengan hadis-hadis yang dihafal bagi tujuan berdebat dan menunjukkan kehebatan ilmunya, serta membuktikan bahawa dia begitu mengambil tahu perjalanan hidup ulama-ulama terdahulu. Kalau bercakap ni sebut ulama tu, ulama ni hebat selalu lah, kan? Guru saya, jadi hebat. Mereka juga sentiasa menggerakkan bibir untuk berzikir di hadapan orang ramai, di samping menunjukkan rasa marah mereka terhadap kemungkaran yang berlaku. Mereka juga merasa riak dengan cara memperlahankan suara dan melembutkan sebutan ketika membaca Quran kerana menunjukkan rasa takut dan sedihnya atau seumpamanya. Manakala baca Quran orang tengok tak jadi sedih lalu. Manakala riak ahli dunia pula ialah dengan menghafal kata-kata indah seperti sajak, syair dan peribahasa atau kata-kata kiasan serta menunjukkan kepetahan bercakap dan sebagainya. Dia panggil bahasa yang berbunga cakap. Ini baru kategori baru ni. Lepas ni baru kita tengok satu-satu tahap dia. Riya melalui amalan. Contohnya, seorang yang salat menunjukkan riyaknya dengan memanjangkan masa berdiri, rukuk, sujud serta menampakkan kekhusyukannya. Kalau ada orang panjang lalu salat. Demikianlah juga yang berlaku pada ibadat yang lain seperti puasa, jihad, haji, sedekah dan lain-lain. Jadi amalan nampak berbezanya waktu ada orang yang tak ada orang. Kita punya amalan. Manakala riya ahli dunia ialah dengan berjalan dengan penuh belagak, sombong, bangga dan sombong, menghayunkan tangan, memendekkan langkah, mengangkat ujung kain dan melengguk-lenggukkan badannya agar dilihat sebagai seorang yang hebat dan berwibawa. Berjalan apa kemah dah. Berjalan ni kak. Bawa tukak lagi. Cincin penuh 5 jari tu. Besar-besar belakang. Mana mata cincin tu kalau boleh hak melontar kata orang. Ini hebat. Yang kelima, riya melalui sahabat handai dan atau tetamu. Semua kategori ada ni. Contohnya, seorang yang bersungguh-sungguh mempelawar ulama atau ahli ibadat ke rumahnya agar diperkatakan bahawa si fulan telah melawat si fulan di rumahnya. Golongan agama melawat rumahnya dan mengambil berkat dengannya. Allah. Jadi hebat ni. Orang-orang besar mari rumah kita. Ambil gambar selalu dah. Ya. Ambil gambar lah ni yang main.
Begitu juga orang-orang yang menunjuk-nunjuk dengan jumlah gurunya ramai, agar diperkatakan bahawa dia telah berjumpa dan menuntut daripada ramai tuan-tuan guru, serta banyak mengambil manfaat dari mereka. Dia berbangga dengan perkara tersebut. Inilah himpunan sifat riya yang dilakukan semata-mata untuk mendapat pangkat dan kedudukan di dalam hati hamba-hamba Allah. Ini berlaku. Kadang-kadang tempat kita ni, bila tengok kita duduk mengajar kitab, ada yang mari attack. Dia kata, ustaz tu ada sanak ke duduk mengajar? Ada sanak ke duduk? Ada guru ke tidak? Kita kata, Alhamdulillah, orang lain ada guru, kita ada guru juga. Tapi taklah nak masyhur macam dia. Jadi pertikailah. Pertikaian. Hari ni pula duduk pertikai kau PhD orang pula dah. Allah kata kalau tak ada tak sedap cakap lah. Kalau rasa mudah PhD pergi buat. Macam mana? Pergi buat satu dua. Kita tengok setara mana. Jadi masalah dia berlaku khilaf dengan orang itu dalam isu tertentu. Jadi tak payahlah duduk sibuk dengan PhD orang tu. Kita bincang isu sudahlah. Tapi ini nampak nak tunjukin kekuatan kita ni. Dia duduk attack orang tu, attack orang ni. Jangan. Ada di antara mereka yang mencari kedudukan semata-mata. Terdapat ramai para ahli ibadat yang beruzlah di bukit bukau. Ini satu kategori pula ni. Hidup atas bukit pula. Dan pendeta yang beribadat pada satu sudut rumah ibadat. Hidup sana. Walaupun mereka memutuskan segala keinginannya terhadap harta orang lain, tapi dalam masa yang sama mereka amat suka untuk mendapat kedudukan di hati manusia. Saya ni tak nak dunia dah. Kita pergi duduk dalam bukit nah, pergi cari tempat air terjun mana-mana. Kita pergi buka surau madrasah itu, tunggu situ. Orang mari tu. Lebih ramai lagi orang mari daripada yang duduk di luar ni. Mana air koloh dia tu laku lagi pada orang lain. Yang lain. Allahu akbar. Jadi ini semua pelik-pelik. Baru ni saya jumpa kes ni. Kes realiti ni cerita. Dia tak nak duduk dah di bandar ni. Sebab dia kata, guru dia cakap, kita kena duduk atas bukit tu. Kata apa benda yang nak buat atas bukit ni? Sebab dunia dan nak kiamat lah, macam-macam cerita berlaku. Panjanglah dia punya riwayat-riwayat yang dia bawa tu. Tapi riwayat tak betul. Tak betul. Ni, jadi tunjuk dia ni warak ni, untuk dapat kedudukan di hati manusia. Memang orang akan pergi pun cari dia. Orang akan pergi cari dia. Ada di antara mereka yang bertujuan mencari harta sahaja. Dan ada juga yang hanya ingin disanjung atau mendapat publicity yang meluas. Jadi ahli ibadat nak dapat publicity. Pelik juga ni kan. Patutnya hati-hati ya cari kerja ni. Jika ditanya, tanda tepi buku kita ni, hukum riak. Adakah semua riak itu haram? Jika ditanya, adakah riak itu haram ataupun makruh atau harus? Ini persoalan yang timbul. Jawab di Tuan Syekh, jawapannya memerlukan kepada huraian yang terperinci. Sama ada ia berkaitan dengan perkara ibadat atau tidak. Kan kita bincang tadi, riya ahli ibadat, riya ahli dunia. Jadi apa hukumnya? Jadi jawabnya, riya dalam perkara ibadat hukumnya haram. Orang yang riya dalam salat, sedekah, haji dan lain-lain adalah berdosa kerana niatnya bukan kerana Allah Ta'ala yang berhak disembah. Orang yang riak begini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata na'udzubillah min zalik. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat yang buruk ini. Kedudukan riak dalam perkara ibadat adalah seperti mencari harta, sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Riak tersebut tidak haram jika bertujuan mencari kedudukan di hati manusia agar mereka percaya dan yakin kepadanya. Cakap tu je kita nak. Bukan kerana nak suruh orang ta'assub kita, nak suruh orang jadi pengikut kita. Walau bagaimanapun sekiranya harta boleh dicari dengan tipu muslihat dan cara-cara yang haram, maka begitulah juga dengan mendapatkan kedudukan. Ia juga boleh berlaku dengan cara yang dilarang dan haram. Sebagaimana mencari sedikit harta yang diperlukan oleh seorang adalah amalan terpuji, maka demikianlah juga dengan pangkat atau kedudukan. Jadi kalau kadang-kadang kita perlu pada pangkat. Inilah yang pernah diminta oleh Nabi Yusuf AS ketika berlakunya kemarau di Mesir. Yusuf minta supaya dia dilantik. Inni hafizun alim,
Sesungguhnya saya ini sedia menjaganya dengan sebaik-baik, lagi mengetahui cara pentadbiran. Ingat, kalau kita amanah saja tapi tak pandai mentadbir, tak boleh juga. Pandai tadbir tapi tak ada amanah, pecah amanah pula. Surah Yusuf 55. Kami berpendapat bahawa, ini jawapan dia. Tidak haram mencari pangkat atau kedudukan walau setinggi mana pun pangkat yang dicari, kecuali haram jika pangkat tersebut boleh menyebabkan pemiliknya sanggup melakukan perkara yang tidak seharusnya dibuat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam bab mencari harta. Jadi kita nak pangkat tapi pergi lobby, jatuhkan kawan, melalui jalan-jalan yang tidak diizinkan, maka itu dicela. Sekiranya kedudukan yang tinggi itu diperolehi bukan dengan sifat rakus untuk mendapatkannya dan tidak bersedih dengan kehilangannya, maka ia dibolehkan. Tiba-tiba ya orang nak bagi, awak dinaikkan pangkat, kita kata alhamdulillah. Jangan kata, oh tak payah saya zuhud ni, tak payahlah. Tak, jadi office boy je cukup kat pejabat ni. Jangan. Orang nak bagi pangkat itu dengan kelayakan kita, kecuali kita lobby, tak boleh. Ini kerana tiada kedudukan yang lebih tinggi dari pangkat kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ulama selepasnya. Tengok dia ada huraian di bawah ni. Maksudnya pangkat atau kedudukan yang paling tinggi ialah pangkat kerasulan. Dan kedudukan para ulama selepas baginda, lepas Nabi tak ada, maka para ulama lah yang ambil pangkat. Kalaulah ini dibolehkan kerana ia diperolehi bukan dengan usaha dan memintanya, maka lebih-lebih lagi lah diharuskan untuk mendapat pangkat dan kedudukan yang lebih rendah dari itu jika ia diperolehi tanpa meminta dan usaha bersungguh-sungguh bagi mendapatkannya. Jadi kalau kita berhak, layak orang nak lantik kita, ambil. Walaupun begitu, jika segala tumpuannya dihalalkan untuk mencari kedudukan, itu adalah satu kekurangan dalam agama seseorang walaupun tidak disebut sebagai haram. Jadi kita ni minat sangat nak kejawatan. Kadang-kadang ni ada orang minat. Ada satu cerita nakal yang seorang pendakwah dulu cerita. Dia kata orang ni minat nak jadi ketua. Minat jadi ketua. Jadi orang tanya dia lah, interview dia. Tuan, seandainya awak masuk dalam syurga tapi jadi orang biasa, dengan awak jadi neraka, jadi penghulu di situ. Dia kata nak mana? Dia kata neraka pun tak apa, asal kau jadi ketua. Kata berat dia ni. Boleh jadi dia ni tak apa betul kan. Nak ceritanya orang gila jadi ketua. Siapa begitu sekali. Dengan neraka pun tak apa, asal dia jadi bos. Mana ada bos lagi kat situ. Baik. Memperelokkan pakaian dan berhias ketika keluar untuk menarik perhatian orang lain kepadanya bukanlah perkara yang dilarang secara mutlak, kerana niat setiap manusia adalah berbeza. Jadi ada orang pakai baju yang cantik, tapi dia ni bukan nak riak, cuma dia kata dia nak pakai hak comel, dia suka macam tu. Kebanyakan manusia berbuat demikian kerana tidak suka dipandang lekeh di mata orang lain. Jadi kalau kita ni ada keuangan lah, tak usahlah pakai baju yang buruk sangat, yang terlalu murah kan. Nanti orang kata kita bakhil pula. Dia tahu kita kaya, tapi dia kata bakhil dia tu beli baju tepi jalan je. Jadi kita pakai yang sederhana, yang baik-baik. Cuma masalahnya, orang kaya ni kalau pakai baju pasar malam pun orang kata kaya. Betul tak? Oh, comel baju dia ni. Beli mana ni puan? Hak miskin ni kak, masya-Allah. Bergadai dia nak pergi beli di kedai hak besar tu, supermarket. Balik-balik mari sini orang tanya, hak bandar ke ni? Allahu akbar. Kecil hati kawan tu dah. Pasal tarah kita tak usah duduk naik lebih-lebih. Biar orang kata orang bahas pepatah Arab kata, tulis pepatah Arab yang boleh bahasa Arab. Dia kata mud rijlaka ala qadri lihafika. Maksud dia holor kaki itu sekadar kain selimut jelah. Manakala selimut kita kecil tak usah dah holor lebih-lebih dah. Belokkan sikit kaki barulah hilang sejuk. Jadi kita pun jangan lebih-lebih sangat. Kalau kita keuangan tak banyak, tak payah dah sampai pergi bergadai, pergi berhutang untuk nak beli baju. Dalam riwayat Imam Muslim daripada Ibnu Mas'ud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin." Faqala rajulun, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanah wa na'luhu hasanah." Qal, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Tidak masuk syurga orang yang ada sifat takabur dalam hatinya walaupun sebesar zarah. Zarah ni kecil lah, besar pasir kecil tu.
Jadi seorang lelaki sahabat bertanya, dia tak faham, dia kata macam mana ini Rasulullah, berat macam ini. Maka dia tanya, jika seorang itu suka, jika pakaiannya dan seliparnya elok, baju dia cantik, kasut dia comel, boleh tak boleh? Adakah dia juga dianggap takabur? Jawab Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu cantik dan dia menyukai kecantikan. Jadi Tuhan Allah Ta'ala suka tengok yang cantik. Makna takabur, ini letak situ, letak dalam kurungan, itu definisi takabur. Kalau kata takabur tak apa. Al-kibru batarul haq, ialah menolak kebenaran. Orang bawa mari hadis, bawa mari Quran, bawa mari pandangan ulama, dia kata ni apa benda ni. Itu dia panggil sombong lagu tu. Itu dia panggil orang takabur. Waramtin nas, dan memandang rendah kepada manusia lain. Orang lain lekeh belaka, dia seorang yang hebat, maka itulah takabur. Jadi ini hadis riwayat Muslim. Anda ingat kita dah bincang dulu di awal bab takabur dan bab i'jabun nafsi. Orang yang terpedaya dengan diri dia sendiri. Jadi kalau kita setakat kita kata kita rasa kita seorang yang comel atas dunia, orang lain tak comel, tak apa. Sebab itu dia panggil bangga diri. Tapi bila kita menjatuhkan orang, baru jadi takabur. Saya comel, orang lain tu huduh belaka. Tak boleh lah kata. Itu jadi takabur. Di kalangan mereka pula ada yang berbuat demikian. Hadis tadi diriwayat oleh Imam Muslim. Di kalangan mereka pula ada yang berbuat demikian kerana suka untuk menzahirkan nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berbuat demikian. Tengok nota di bawah tu. Sebagaimana dalam surah Ad-Duha yang bermaksud, adapun wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu, maka hendaklah kamu zahirkan sebagai syukur kepadanya. Jadi zahir itu bukan tunjuk dengan orang. Kita tunjuk yang kita ni ada nikmat. Contohnya kita ada duit banyak. Macam mana kita nak zahirkan duit kita? Nah, pergi dekat bank, ambil statement account, pamer di Facebook gitu. Allah, Masya Allah, 5 juta dia ada. Lah, bukan begitu. Maksudnya kita zahirkan nikmat itu dengan cara mana? Kita bantu keluarga yang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan. Kita bantu. Itu maksudnya zahirkan nikmat. Dan kalau kita ada keuangan, kenapa kita nak beli kereta yang buruk tak? Siapa dia tu? Allah, Pak Haji Zuhud lah tu. Duduk bawah jambatan tepi lebuh raya. Kereta dia mati situ. Jadi apa pasal tak? Tiba-tiba orang tanya, kenapa tak mari kelas hari ni? Duduk tunggu pohon, tunggu mekanik mari ambil kereta buat. Lah, itu bukan zuhud nama dia, itu bakhil orang lah gitu. Jadi kata Nabi SAW, apabila Allah Ta'ala beri nikmat kepada hamba dia, yuhibbu an yura asara nikmati. Allah Ta'ala nak tengok kesan nikmat tu. Jadi kesan nikmat tu lah kita buat yang sepatutnya. Tamatlah kita dalam bab perbincangan awal ini. Kita pergi kepada faslun fi abwabir riya, iaitulah fasal tahap-tahap penyakit riya. Jadi riya ni bukan satu label, bukan satu tahap. Jadi dia banyak kategori. Ketahuilah bahawa sebahagian jenis riya lebih berat dari sebahagian yang lain, kerana riya mempunyai beberapa peringkat. Kita tengok asyadduha wa aghlazuha. Peringkat yang paling bahaya, yang paling berat sekali, ialah jika tujuan asal ibadat seseorang bukanlah untuk mendapat pahala sama sekali. Seperti seorang yang solat ketika di khalayak ramai, tetapi jika berseorangan dia tidak akan solat. Mana orang ni memang tak solat lah, tapi dia pergi juga solat. Kenapa? Sebab apa? Sebab ada orang ramai. Saya ni tak mau pergi majlis-majlis ilmu ni, tapi oleh kerana hari ni dapat kad VIP, kalau tak pergi, kosong pula atas pentas tu. Tak boleh pula nak selfie dengan penceramah selebriti contohnya. Ini masalah. Maknanya contoh-contoh begini bahaya. Bukan asal tujuan dia kerana Allah. Ini paling bahaya sekali. Tahap yang kedua ialah jika di samping riya, ia juga mempunyai sedikit niat untuk mendapatkan pahala. Jadi ada, kenapa nak pergi tu? Nak pergi belajar, nak dapat ilmu, dapat pahala, tapi dalam hati tu ada sikit nak tunjuk orang. Macam mana keadaan ni? Seperti seorang yang bersolat, di mana kalau bersendirian dia tidak akan melakukannya. Tahap ini hampir dengan tahap yang pertama, di mana kedua-duanya adalah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi langsung tak ada niat nak pahala. Yang kedua ni nak juga, tapi nak tunjuk orang tu besar.
Nah, ini dua-dua ni dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tahap yang ketiga ialah jika niat antara mendapat pahala dan riya adalah sama dalam melakukan sesuatu amalan. Ini hati-hati yang ketiga ni. Kadang-kadang kita terperangkap dengan, terjebak dengan kategori ni. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Di mana jika dia hanya berniat untuk mendapat pahala tanpa rasa riya. Tengok nota di bawah, nombor 3. Contohnya, dia tidak akan bersedekah kalau tidak dilihat oleh orang lain, kerana dia juga berniat untuk riya. Ini bererti kalau dia bersedekah, dia hanya akan mendapat pahala tapi tidak mendapat nama. Sebab itulah dia tidak terdorong untuk melakukannya. Jadi masalah. Jadi nak pahala tapi riak pun ada. Di mana jika dia hanya berniat untuk mendapat pahala tanpa rasa riak, atau sebaliknya, dia tidak akan terdorong untuk melakukan amalan tersebut, orang seperti ini telah melakukan suatu amalan yang baik kerana niat untuk mendapat pahala, dan dalam masa yang sama dia merosakkannya kerana riak. Dalam keadaan ini dia juga tidak terselamat dari dosa. Jadi contohlah, kita ni dipanggil oleh orang untuk bagi sumbangan, kan? Kita pun bawa sampul 5,000. Satu lagi cek, siap cek kosong duduk dalam poket. Mana pergi-pergi, oh Masya Allah, Tabarakallah, majlis besar, grand majlis ni rupanya. Yang nak terima kita punya sumbangan tu orang besar. Siapa dia lah, kita kata orang hebat. Senyap-senyap ya, simpan balik sampul 5,000, tulis cek 50. Sebab ada TV, ada surat khabar, ada macam-macam. Itu nampak sangat perbezaan niat tu sudah ketara. Kalau tak ada apa-apa, pakai jadi hak 5,000 tu. Benar? Ini. Tahap yang keempat, jika pengetahuan dan pemerhatian orang ramai menjadikan dia semakin bersemangat dan cergah dalam ibadatnya. Walaupun begitu, sekiranya orang ramai tidak melihatnya, dia tetap melakukan amal ibadat itu. Orang seperti ini diberikan ganjaran baik kerana niatnya yang betul, dan balasan buruk dengan niatnya yang salah. Jadi dia ada dua, dia dapat dua-dua lah. Contohnya kalau ada orang pun dia memang dia nak solat dah, cuma kalau ada orang tu panjang sikit baca, nah, lama sikit rokok, begitu. Tapi dia akan dapat pahala ibadat tu ada, tapi berdosa dengan sebab niat yang tak baik. Sama ada gugur terus amalan, kita tengok. Riak yang hampir dengan jenis ini juga ialah riak yang berlaku terhadap sifat sesuatu ibadat, bukan pada niat asal atau tujuan awal ibadatnya. Contohnya, apabila seorang itu salat kerana Allah, tetapi dengan hasrat untuk meringankan rukuk, sujud dan tidak memanjangkan bacaan. Jadi asalnya saya nak solat ni ringkas je, simple je. Namun tiba-tiba ada orang masuk, tengok dia solat, dia mula memperelokkan perbuatan tersebut. Ini juga termasuk dalam riak yang diharamkan kerana mengandungi unsur-unsur membesarkan makhluk. Walaupun begitu, riak sebegini tidaklah seteruk riak pada niat atau tujuan asal ibadatnya dilakukan seperti mana tahap yang pertama. Jadi kita ni kadang-kadang dia panggil khawatir, lintasan hati. Ada tak ada? Tengah-tengah kita solat, tiba-tiba terasa orang tengok. Lak, mari. Ada orang berkati. Kita pun tunduk saling mata. Tak mau mula-mula tengok juga atas-atas tu. Tapi bila bunyi orang masuk, senyap lalu. Kalau ada benda ni mari dalam hati kita, lintasan pada ketika itu, kita terus cantas. Jangan diikut. Mana eloklah kita betulkan solat kita tu, tapi niat tadi kita betulkan balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada lintasan hati yang tak baik tadi. InsyaAllah ketika itu ibadat kita tidak gugur, selamat. Orang kata masih dapat diselamatkan. Kita pergi kepada riak yang tersembunyi. Bayanur riya'il khafi alladhi huwa akhfa min dabibin namli. Riak yang tersembunyi lebih sukar dikesan daripada bunyi semut berjalan. Tuan-tuan boleh dengar ke semut berjalan? Ada dalam hadis menyebut tentang akhfa min dabibin namli, lebih sembunyi daripada semut yang hitam di atas batu hitam. Nampak tak nampak batu hitam? Tak nampak apa kita. Jadi maknanya sangat bahaya penyakit riak ini kepada kita apabila kita tidak menanganinya, tidak mengatasinya dengan cara yang baik.
Riya mempunyai dua jenis, iaitu riya yang terang, dia panggil ar-riya al-jali. Al-jali. Jali ni bukan nama orang ni. Al-jali maknanya terang. Yang kedua, riya yang khafi, yang tersembunyi. Jadi khafi makna tersembunyi. Jangan gibuh nama anak pula Muhammad Khafi. Wah, cari kita anak, hilang selalu. Sembunyi dia. Nah, macam tadi juga al-hafi tu. Yang pertama, riya yang terang ialah riya yang menjadi pendorong pada seorang untuk beramal. Memang kita tahu dah, kita gini sebab orang tengok. Yang kedua, riya yang lebih tersembunyi sedikit dari itu, iaitulah apabila riya itu sendiri bukanlah semata-mata pendorong kepada sesuatu amalan, tetapi ia boleh menjadikan seseorang itu merasa ringan untuk melakukan amalan yang dibuat kerana Allah Ta'ala itu. Jadi ada, orang panggil ada galakan. Umpamanya, seorang yang sentiasa bangun bertahajud dalam keadaan berat untuk melakukannya. Tetapi jika ada tetamu datang, dia akan bertahajud dengan penuh semangat dan mudah untuk mendirikannya. Biasa pukul 5.30. Ada tetamu 5.15 terbangun dah. Ya, pergi kejut tamu pula tu bangun. Kita bertahajud sama-sama. Jadi tamu pun tengok Allah harapnya dia. Lain kali tak ditumpat tidur rumah dia dah. Kan? Bangun awal ni ada pakcik ni. Masalah. Yang kedua, riya yang lebih halus dan tersembunyi dari itu, di mana riya ini sedikit pun tidak menjadi faktor dorongan atau rasa mudah untuk beramal. Namun riya tersebut tetap wujud di lubuk hati. Oleh kerana amalan yang dilakukan itu bukan didorong oleh perasaan riya, maka ia hanya dapat dikesan atau diketahui dengan beberapa petanda. Dalam hal ini, petanda yang paling jelas ialah dia merasa senang dan gembira jika ada orang lain mengetahui ibadat yang dia lakukan. Jadi orang tak tahu, orang tak tengok pun, tapi mungkin orang akan tahu dia ni ibadat. Berapa ramai di kalangan hamba Allah yang beramal dengan niat yang ikhlas daripada awal ibadat sehingga ke akhirnya, tidak dalam keadaan riya, bahkan dia membencinya riya. Namun apabila ada manusia melihatnya, dia merasa gembira dan selesa. Oh, orang tengok aku ibadat. Keadaan ini menjadikan hatinya merasa lega sedikit dari kepenatan ibadatnya. Kegembiraan ini menunjukkan riya masih tersembunyi di dalam dirinya. Riya itulah yang melahirkan kegembiraan tersebut. Jikalau hati tidak terpaut atau tercenderung kepada manusia, sudah tentu kegembiraan tidak akan lahir jika amalannya diketahui oleh orang. Jadi yang ketiga ni pun masih lagi bahaya, sebab ada lagi dorongan-dorongan, sebab kita rajin beribadat tu kerana orang tahu. Dengan ini, dapatlah dikenal pasti bahawa perasaan riya sebenarnya masih menyusup tersembunyi di dalam hatinya, seumpama tenaga api yang tersembunyi dalam batu. Pada zahirnya dia tidak kelihatan, tetapi bila diketuk dia akan mengeluarkan percikan api. Ini terbukti melalui wajahnya yang kelihatan suka dan gembira apabila amalan dan usahanya diketahui orang. Rentetan dari itu, ketika dia merasa gembira dengan pengetahuan orang lain, dia tidak bertindak segera untuk melawannya dengan rasa benci. Tadi yang saya sebut tadi lah. Bila nak mari dalam hati tu, kita cantas. Kita kata, auzubillahi minasyaitanirrajim. Syaitan nak rusakkan ibadat aku. Bila kita lawan, insya-Allah masih lagi selamat. Bahkan kadang-kadang dia akan bergerak dengan satu pergerakan yang halus, dan dia tidak berusaha agar tindakan itu dapat dikesan secara tidak langsung, bukan dengan cara terang-terangan. Jadi kalau kita ikut, biar aja, maka itu kita akan terjebak dengan riya. Yang keempat, ada riya yang lebih tersembunyi. Lagi tingkat lebih berat, lebih sembunyi, sehingga tidak dizahirkan melalui percakapan, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Tetapi ia boleh dikesan melalui keadaan fizikalnya. Contohnya, dia menzahirkan keadaan badannya yang kurus dan pucat. Macam tadi, permulaan tadi. Suara yang lemah, kedua-dua bibir yang kering, kesan-kesan air mata dan selalu mengantuk, untuk menunjukkan bahawa dia bertahajud. Duduk dia tak kata apa. Tahajud. Mana tu? Haji, Allah, mengatuk. Dia tak cakap pun dia bangun awas mana, tapi orang boleh kesalah dia ni ngatuk ni. Sebab tak cukup tidur ni. Yang kelima, riya yang lebih halus lagi daripada yang semua di atas, iaitulah apabila dia menyembunyikan amalannya dan tidak mahu dilihat atau diketahui oleh orang lain. Tetapi apabila dia berjumpa dengan orang ramai, dia lebih suka sekiranya mereka memberi salam kepadanya.
Jadi bila berjumpa nak suruh orang, Assalamualaikum Tuan Haji, Tuan Syekh. Pula ada lagi perasaan tu. Kerana merasai kehebatannya. Dia juga merasa senang apabila orang lain yang ditemuinya bermanis muka kepadanya dan menghormatinya. Demikianlah juga perasaannya apabila orang lain bersegera menunaikan keperluannya, bertolak ansur kepadanya dalam hal muamalah dan melapangkan tempat duduk untuknya. Bila kita mari kat orang, tepi bangunlah, duduk di sini. Jika ada orang yang tidak berbuat demikian, dia merasa tidak selesa. Jadi kalau kita mari, orang suruh duduk, tak ada masalah lah, kebetulan kita pun ada sedikit jawatan. Duduklah. Tapi kalau orang tak suruh, kita pun tak ada masalah, kita duduk kat belakang. Tapi kalau ada terasa tu, maknanya ada lagi riak. Jiwanya seolah-olah menuntut orang lain menghormatinya kerana ibadat dan ketaatan yang dilakukannya. Kerana kita ni ahli ibadat, orang kena hormat kepada kita. Ini masalah ni. Selagi mana seorang itu tidak merasai bahawa ibadat yang lakukan itu adalah seperti tidak wujud ketika di hadapan khalayak ramai, iaitu tiada kaitan langsung dengan orang lain. Kita tak hirau dengan orang. Maka selagi itulah dia masih belum terlepas dari penyakit riya yang halus dan tersembunyi itu. Semua penyakit riya yang halus ini boleh mengurangkan pahala ibadat yang lakukannya, dan hanya golongan siddiqin, orang yang benar-benar imannya kepada Allah dan Rasulnya sahaja yang mampu terselamat darinya. Jadi Tuan Syekh berkata, hak akhir ni payah sikit. Orang-orang yang betul-betul siddiq, maknanya orang yang ikhlas. Bukan nama Haji Siddiq, kan? Kalau nama Haji Siddiq tak apa dia ni. Jadi orang ni agak sukar. Cuma kategori ini tidak sampai peringkat menggugurkan amalan kita. Orang siddiqin diriwayatkan kepada kami daripada Wahab bin Munabbih. Ini cerita ni, bahawa terdapat seorang lelaki di kalangan ahli ibadat berkata kepada kawan-kawannya, sesungguhnya kita telah berpisah dari harta dan anak-anak kerana takut akan menjadikan kita melampau mana sayang sangat kepada anak-anak dia tu. Namun begitu kita juga bimbang dihinggapi penyakit yang lebih melampau daripada apa yang berlaku kepada orang yang mempunyai harta kekayaan. Penyakit itu ialah jika seorang di kalangan kita ini suka diagung-agungkan kerana agamanya, di mana apabila dia berhajat dia suka jika ada orang lain yang menunaikannya, dan apabila dia membeli sesuatu dia gembira jika dimurahkan harga untuknya. Jadi harga dia dimurahkan kerana agama dia. Berat juga kita ni tak? Kita ni bawa ustaz ni kalau masuk dalam kedai nak pergi bayar, tak, tuan kedai tak ambil duit, ada orang bayar dah, dia kata. Nak macam mana? Tapi kalau sekali-sekala orang tak bayar, pening kita tak? Tak ada, orang kampung ni tak hormat, tak boleh masuk dah kedai ni. Jadi perasaan tu. Kata-katanya itu sampai kepada raja. Jadi kata-kata cerita Wahab tadi sampai kepada raja. Lalu baginda pergi menemuinya bersama rombongannya. Raja mari nak jumpa orang hebat ni. Apabila sampai di sana, baginda mendapati orang ramai telah memenuhi setiap cerung dan lorong bukit yang diduduki ahli ibadat sebut. Masya Allah, ramai orang. Ahli ibadat itu pun berkata, siapa ini? Tak kenal dia ni. Berat juga ni, tak kenal raja ni tak. Zaman itu bukannya ada gambar boleh diviralkan, gantung tepi jalan macam kita sekarang ni. Lalu dijawab, ini raja. Lalu sahabatnya berkata, bawalah makanan. Bawa makanan. Lalu dibawa sayur-sayuran, kismis dan umbuk-umbuk pokok. Mungkin pergi kampung mana adanya. Kemudian dia membuka rahangnya luas-luas dan makan dengan lahapnya. Allah, Tuan Syekh ni makan pelik makan. Raja itu bertanya, di manakah sahabat kamu yang bercakap dengan kata-kata sebut? Mana tuan kata-kata hikmat tadi, mana? Mereka berkata, itulah dia, hak makan pelik tu. Raja itu bertanya, bagaimana keadaanmu? Dia menjawab macam orang lain lah juga. Macam orang lain juga. Maka raja berkata lagi, tiada kebaikan pada orang ini. Lalu raja tersebut pergi dari situ. Kemudian ahli ibadat itu berkata, segala puji bagi Allah yang telah memalingkannya daripadaku dalam keadaan dia mencemuhku. Yani dia tak nak orang besar mari jumpa dia. Kita terbalik pula lah tak? Kalau orang besar nak marilah tak tidur malamnya, buat menu penuh meja, tu ustaz baru nak pergi rumah dia tu.
Lepas kita makan, dia kata apa, minta maaf lah ustaz, tak sempat nak buat persiapan. Kata orangnya, aku tak mari dah rumah dia lagu ni. Riak. Penuh meja, tak siap persiapan. Apa kali kalau siap persiapan nak bawa apa? Bawa troli lagi, tambah 3 meja kat depan. Itu dia panggil, ada kadang-kadang kita mengada-ngada. Itu dia panggil termasuk dalam riak, nak menunjuk-nunjuk. Kita ni tawaduk sangat. Kita kata alhamdulillah ustaz, alhamdulillah makanlah apa yang ada. Rezeki Allah Ta'ala beri pada kita hari ni, nampaklah ceria sikit. Ni tak ada persiapan macam tu. Orang yang ikhlas sentiasa bimbang kepada riak yang tersembunyi. Mereka berusaha sedaya upaya untuk berselindung dari orang lain apabila membuat amalan yang baik. Mereka bersungguh dalam menyembunyikan amalan mereka lebih dari manusia lain yang cuba menyembunyikan kejahatan mereka. Semua itu dilakukan agar amalan mereka ikhlas hanya kepada Allah dan seterusnya mendapat ganjaran daripada Allah pada hari kiamat kelak. Terlalu banyak kelodak riak. Kelodak ni maknanya halangan lah. Maknanya yang halus dan yang tersembunyi ini. Apabila terdapat dalam diri manusia perasaan berbeza-beza antara amalan yang dilihat dengan yang tidak dilihat oleh orang lain. Dengar ni. Mana kalau orang tengok kita macam lain. Tapi kalau orang tak tengok, lain pula cara kita. Bermakna dirinya mempunyai satu daripada cabang-cabang riak. Mudah. Namun begitu, bukan semua unsur-unsur riak ini menggugurkan pahala dan merosakkan amalan. Tanda kat sini. Nanti lepas ni mudah nak murajaah balik, nak semak balik. Kalau orang tanya, yang mana satu gugur, yang mana tak gugur. Jadi, bukan semua amalan yang kita sebut tadi gugur pahala. Ia perlu kepada dan merosakkan amalan. Ia perlu pada huraian yang lebih terperinci. Jika dikatakan, kamu tidak akan dapati seorang pun di kalangan manusia ini yang tidak merasa seronok apabila amalannya diketahui oleh orang lain. Jadi adakah semua mereka itu dikeji? Kita ni, kalau orang tahu kita buat baik, suka juga kita kan? Kau tak suka? Bahkan kita rasa bangga pula sebab kita boleh berbakti, berkhidmat kepada orang. Jawapannya ialah, rasa seronok atau gembira itu sendiri terbahagi kepada kegembiraan yang terpuji dan kegembiraan yang tercela. Ada hak baik, ada yang buruk. Kegembiraan yang terpuji ialah apabila dia ingin menyembunyikan segala amalannya kerana ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Namun apabila ia diketahui umum, dia sedar bahawa Allah lah yang telah mendedahkan segala kebaikannya itu. Kita dah sembunyi dah, tak ada siapa tahu, tiba-tiba dimaklumkan perbuatan baik kita ni. Lalu dia bergembira kerana hikmah perbuatan Allah dan pemerhatiannya terhadapnya serta sifat belas kasihan Allah kepadanya. Ini kerana Allah hanya mendedahkan ibadat yang dilakukan, tetapi menutup segala kesalahan yang juga telah dilakukannya, walaupun dia telah menyembunyikan kedua-duanya sekali, sama ada ketaatan ataupun maksiat. Jadi ingatlah kita ni. Jadi kita buat cara baik, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala dedahkan kebaikan kita, maka kita bergembira dengan kebaikan tersebut, tidak salah. Bahkan kita syukur pula, kita buat baik. Ada juga yang kita buat tak baik. Kau tak ada? Yang tak baik tu orang tak tahu, orang tak viralkan yang tak baik. Kita kata alhamdulillah, Allah sembunyikan keburukan kita. Ini satu nikmat. Sesungguhnya menutup perkara yang buruk dan mendedahkan yang baik merupakan sifat belas kasihan yang paling tinggi daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi sifat belas kasihan yang lebih tinggi daripada itu. Itulah sebab dia merasa gembira bukan kerana pujian orang lain atau untuk mendapat kedudukan di hati mereka dengan sebab perkara tersebut, atau dia bergembira kerana pendedahan Allah terhadap kebaikannya dan menutup keburukannya di dunia ini adalah sebagai tanda bahawa demikianlah juga yang akan berlaku padanya pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Jadi kita harap Allah, kerana Allah Ta'ala dedahkan kebaikan kita, kita kata ya Rabbi, pada hari akhirat esok pun tutuplah keburukan aku dan tunjukkanlah kebaikanku. Terdapat dalam hadis Nabi SAW yang membawa maksud demikian. Tengok ni hadis ni, tengok nota di bawah tu hadis. Sebagaimana Allah Ta'ala menutup kesalahan seorang hamba di dunia, dia juga akan menutup kesalahan tersebut di akhirat nanti. Hadis riwayat Imam Muslim, mana hadis yang sahih. Jadi para jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya sembunyikan, rahsiakanlah keburukan yang kita buat.
Dengan kita berusaha untuk meninggalkannya. Kita bukan niat nak itu, tapi kasih sayang Allah kepada kita tu, dia tak dedahkan benda tu. Kalau orang tahu, apa nak buat? Apa nak buat? Semalam saya jumpa, dapat maklumat di sebuah negeri, ada orang yang duk mengajar kitab. Nak saya sebut nama kitab lah. Kalau sebut kitab mana-mana kan orang kata, ni menghina ulama pula ni. Mengajar kitab ni, kitab tasawuf lah, macam-macam mengajar. Tetapi perangai dia sangat buruk. Sangat buruk. Sehingga dapat ditangkap oleh murid-murid yang rapat dengan dia. Bila tangkap dengan murid ni, dia ni terjebak dengan benda yang mungkar, dengan anak murid yang masih budak-budak lagi, kanak-kanak. Dia kata, Ustaz, macam mana kita nak buat? Jadi apabila dia dapat ditangkap dan dia telah dibicarakan dalam grup dia lah, dalam kumpulan tempat dia bawa dia ni, akhir kali dia mengaku. Dia mengaku, bahkan dia kata tak apa, sebab oleh kerana dia sakit, dia perlukan kepada bantuan kanak-kanak tadi, budak-budak tadi, budak kecil lah, belasan tahun. Maka tidak menjadi kesalahan bagi dia melakukan benda tu. Jadi saya kata anak murid dia cukup dahsyat, telah dibodohkan oleh guru ni sampai mereka menghalalkan zina pun masih nak ikut lagi. Jadi yang bagi report kepada saya tu orang lain. Kita kata insya-Allah orang yang tahu ni kena berhujah, kena bawa, kena pergi nasihat supaya pengikut-pengikut ni tinggalkanlah orang tua yang pelik tu. Berlaku dalam negara kita ni, tempat kita ni. La haula wala quwata illa billah. Jadi panjang cerita tuan-tuan. Orang ni macam-macam duduk di dalam ni. Jadi benda macam ni kita tak boleh nak kata Tuhan tuduh keburukan. Memang dah nampak keburukan. Cuma orang ni tak bertanggungjawab. Murid-murid ni patutnya dibawa orang tua ni, bawa ke balai polis, report apa yang dia buat kepada pelajar tu. Kan? Ambil tindakan. Ni tidak, ni guru kita ni hormat sekali je, dia buat salah yang lain, kebajikan dia hebat. Allahu akbar. Itu bukan kesalahan jenayah macam tu. Sekiranya dia merasa seronok atau gembira disebabkan manusia melihatnya. Tengok kategori lain. Dia seronok atau gembira disebabkan manusia melihatnya, atau mendapat kedudukan yang baik di sisi masyarakat sehingga mereka memuji dan membesarkannya serta menunaikan segala hajatnya. Ini berlaku ni, menunaikan segala hajatnya. Itu adalah perasaan riak yang dibenci dan dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Sekiranya dinyatakan kalau begitu, apa maksud hadis Abu Hurairah yang meriwayatkan bahawa seorang sahabat telah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan seorang yang mengerjakan suatu amalan secara sembunyi dan apabila diketahui oleh orang ramai, dia merasa bangga dengan dirinya? Baginda menjawab, baginya dua pahala. Pahala amalan secara rahsia dan pahala kerana diketahui oleh orang ramai. Jadi dia bukan nak dedahkan, orang bagi tahu. Jadi jawapannya ialah hadis tersebut dhaif. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi, hadis dhaif. Jadi orang kata berhujah dengan hadis, tapi Syekh dia kata hadis dhaif ni. Jangan duduk pegang dengan dia. Jadi alhamdulillah sekarang ni tuan-tuan, satu fenomena baru dalam masyarakat kita hari ni, bila sebut bab hadis, hati-hati. Kalau kita kata dhaif, ada lagi orang yang akan membela. Dhaif je, bukannya sampai peringkat dhaif yang kuat. Jadi pandai pula waktu ni. Tak? Waktu dulu duk cerita dalam TV, dalam radio, hadis-hadis yang pelik-pelik tu, mereka tak semak dulu. Bila ada orang tegur, mulalah nak melenting, mulalah nak cari pasal dan macam-macam lagi. Tanda itu bahaya juga. Ibnu Jauzi ni dia bawa cerita, lepas tu dia kata hadis tu hadis dhaif yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Sebahagian ulama menafsirkan kalau sahih hadis itu, apa makna dia? Iaitu dia merasa bangga kerana pujian itu adalah tanda penyaksian manusia terhadap kebaikannya. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, antum syuhada'ullah fil ardi. Antum syuhada'ullah fil ardi. Mu ni saksi-saksi Allah Ta'ala di muka bumi ni. Hadis ini diriwayat oleh Imam syuhada'ullah fil ardi ni, Imam Bukhari dan juga Muslim. Ini hadis sahih, saksi tu. Dia panjang cerita tu, cerita saksi tu. Iaitulah cerita ketika orang jenazah dibawa depan Nabi. Orang kata, oh dia ni jenazahnya orang baik ni. Jadi Nabi kata, wajabat. Kemudian mari pula jenazah orang lain, orang munafikin yang tak baik. Sahabat-sahabat kata, orang ni orang jahat ni. Nabi kata, wajabat. Jadi orang tanya Rasulullah, apa benda wajabat ni? Nabi kata, yang ni baik, kamu saksi dia baik, maka dia dapat syurga.
Yang ni kamu kata dia buruk, dia jahat, maka dia dapat neraka. Antum syuhada Allah fil ard. Kamu ni saksi bagi pihak Allah Ta'ala di atas muka bumi ni. Cuma saya nasihatkan supaya tidak menjadikan budaya selepas solat jenazah, imam akan tanya, apa kita nak saksi atas mayat ini? Makmum pun jawab, baik. Ini kalau kita cuik dia, awak kenal ke dia ni? Tak kenal, saya ni dia import dari kampung sebelah, nak cukupkan bilangan solat. Dia kita kata jangan jadi saksi palsu. Orang yang bagi saksi itu saksi yang betul. Memang kita kenal orang ni ahli masjid, ahli infak, ahli ibadat, orang yang tak pernah bercakap hal orang, orang yang tak pernah buat benda-benda yang tak baik. Jadi barulah kita saksi, kan? Ni saksi Pak Imam suruh saksi, pakat jadi saksi habis. Jangan jadi saksi palsu atas dunia ni. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Zar, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala minal khair wa yahmaduhu an-nasu alaih. Dengar ni. Kita rasa seronok ni bila kita dapat yang ni, tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, wahai Rasulullah, apa kepandangan tuan terhadap seorang laki-laki yang membuat kebaikan? Dia ni suka buat kebaikan, lalu manusia memuji-mujinya. Orang pakat puji dia, orang kata baik dia ni, kan? Apa yang nak dapat? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu kegembiraan bagi orang mukmin yang disegerakan oleh Allah Taala di dunia ini. Tilka ajilu busyral mukmin. Jadi alhamdulillah, kalau kita buat baik, tiba-tiba orang viral, kan tak sangka-sangka dah. Kita ikhlas pun, sembunyi-sembunyi kita buat. Macam cerita cucu cicit Nabi, kan, Ali Zainal Abidin, Ibn Husain. Dia infak 100 orang penduduk warga miskin di Madinah. Orang tak tahu. Malam-malam dia pikul gandum, pikul makanan, pergi hantar ke orang pakai miskin. Sehinggalah dia mati. Bila mati, tukang mandi mayat dia tengok, apalah cucu Nabi ni, orang yang cantik, lawa orangnya, tapi atas belakang dia berkutu, keras, macam ada penyakit kulit. Tanya keluarga dia, dia kata tak ada dengar pula, dia sakit. Seminggu lepas dia tak ada, barulah orang tahu, orang pakai miskin yang dapat makanan, bekalan makanan malam-malam tu, keputusan bekalan sudah. Kanak-kanak menangis, orang tak ada makanan. Barulah orang dapat kesan bahawa itulah hasil kerja Ali Zainal Abidin yang telah pikul makanan hantar ke rumah orang miskin pada waktu malam. Lepas pada tu baru orang puji dia. Sampai hari ni pun kita masih lagi bawa cerita pujian ini. Itu dia panggil tilka busyra al-mu'min. Itulah khabar gembira bagi orang mukmin, sebab Allah Ta'ala dedahkan selepas kita sudah tidak. Lebih-lebih lepas kita tak ada. Ini ramai juga. Baru ni ada sekawan saya, isteri dia meninggal, kena penyakit kanser payudara, rahimahullah. Orang biasa je. Di kampung pun orang tak apa kenal dia, dia guru. Tapi lepas dia mati, baru tahu. Ramai orang miskin mari bagi tahu. Dia kata, Masya Allah, tak ada dalam tempat kita minta tolong. Apa yang awak minta tolong? Kami kalau keputusan putus duit, bekalan, anak tak ada susu, maka ubat tak ada, kami jumpa dia, dia akan bagi. Kami mari tak berhutang, dia bagi sedekah. Tengok, lepas dia mati, Allah angkat darjat. Nampak orang tu mari, orang ni mari. Jadi kita pun, kalau kita bukan nak suruh jadi lagu tu, tapi eloklah kita buat sedekah ni secara rahsia. Orang tak tahu, tiba-tiba lepas kita mati, orang tahu. Itu dia panggil busyra, ajilu busyra al-mu'min. Ataupun kalau kita tak mati lagi, orang tahu pun tak jadi masalah. Cuma bahaya tu sikit. Bila orang puji depan kita, kita pun kena banyak lagi ni, nak ramai sikit orang puji. Kan mari benda-benda macam tu. Dia syaitan, dia tak tinggal. Ada je point yang dia boleh attack, dia masuk. Ada je point yang dia boleh masuk, dia tak akan biarkan. Ini sangat-sangat bahaya kita. Allah. Jadi sekiranya dia merasa kagum kerana manusia mengetahui dan menghormatinya, itu adalah riya pula. Bahaya juga kita ni. Jadi baik orang tak tahulah, senang. Tak. Tapi kadang-kadang orang tak tahu, kita pula rasa tak semangat. Dia ada kaitan belakang tu. Saya ni berpuluh ribu dah ni. Malam-malam duk letak je tabur masjid. Orang tak ada sembunyi, tak ada sebut. AJK masjid tak pernah nak hantar surat penghargaan. Nak hantar penghargaan macam mana? Orang tak tahu, kita bagi sembunyi. Kita nak sembunyi, lepas tu kita nak suruh orang harga. Jadi pelik lah lagu tu. Jadi jangan buat benda pelik.
Bagaimanakah bentuk riya yang menghapuskan pahala amalan yang tidak menghapuskan? Kita ambil ni sebab ini penting ni. Kalau berhenti tengah jalan orang panggil tak dapat. Apabila seorang hamba didatangi perasaan riya. Dengar ni. Ambil maklumat betul-betul. Kadang-kadang kita diserang, di-attack oleh perasaan riya. Dia tidak terlepas dari 3 keadaan. 3 keadaan akan berlaku. Yang pertama, riya datang setelah selesai menunaikan ibadat. Waktu kita solat tadi selesai, alhamdulillah, tak ada sebab perasaan apa-apa. Memang ikhlas Allah Taala. Tak ada orang tengok pun. Lepas selesai lama dah, mari pula perasaan riya. Macam mana nak buat ni? Adakah menggugurkan? Sekiranya timbul perasaan senang dan gembira setelah melakukannya, kerana diketahui oleh orang ramai, di mana ia bukan berpunca dari usahanya sendiri, lama-lama orang tahu, itu tidak akan menghapuskan pahala amalannya itu, kerana ibadat telah dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Alhamdulillah kata. Kita ni kadang-kadang mari juga tak? Kalau kita derma lama-lama tu, Allahu Akbar, siap dah masjid tu, 50,000 tu di situ tu. Contohnya, dia akan mari juga perasaan kita tu. Jadi ingatlah. Jadi kalau dia mari setelah kita buat, tapi kalau dia mari lepas daripada lama dah, jadi insya-Allah waktu kita buat tu memang solid, ikhlas dan rahsia. Tapi orang tahu kemudian. Apa yang berlaku selepas itu tidak diambil kira, lebih-lebih lagi jika dia tidak berniat pun untuk menzahir atau menceritakan amalannya itu. Kita tak niat pun. Tapi macam mana AJK masjid ni, kebetulan dia kerja di bank. Dia terus tengok nombor akaun tu, makcik ni rupanya 50,000 ni, senyap-senyap dia masuk rupanya. Jadi orang yang tahu. Mana kita kata itu busyra ajil busyra. Allah Taala beri pada kita. Tetapi sekiranya dia yang mencerita, sudah. Waktu hari perasmian masjid, duduk depan dia. Mana bunga untuk makcik? Tak ada bunga lah, dia tak masuk dalam senada penyumbang. Macam mana nak jadi pula ni? Dan menzahirkan pada orang lain setelah melakukannya, inilah perkara yang dibimbangkan. Selak aku dulu, tak declare. Tak ada lah kerusi duduk depan tu, kan? Lazimnya terdapat bibit-bibit riya dalam hati orang yang sebegini ketika melakukan ibadat. Jika hatinya bersih dari riya semasa beribadat, bercakap mengenainya setelah melakukannya boleh mengurangkan pahalanya. Perbezaan pahala antara amal yang dilakukan secara senyap dan terang ialah sebanyak 70 darjat. Jadi beza, kelebihan itu berbeza. Sebab apa? Sebab kita buat tadi sembunyi, kita dengan Allah Ta'ala yang tahu. Tiba-tiba kita beri cerita kepada orang pula, jadi bahaya. Boleh tanda sini sikit. Perbezaan di antara riya dengan mengungkit lain. Ini penting untuk kita ingat. Sebab kadang-kadang kita bimbang. Kita riak ni kalau dah selesai semua dah, tak ada apa-apa dah, kalau kata mari perasaan riak pun, insya-Allah dia kata tidaklah gugur, kecuali kita sendiri yang duk menguar-warkan. Tapi berbeza dengan perbuatan mengungkit. Contohnya seorang budak ni miskin, duduk dalam kampung kita pun ambil lah dia bagi bantuan. Awak nak pergi sekolah, ambil duit. Nak masuk universiti, ambil duit. Nak kahwin, kita tolong bantu. Takdir Allah SWT, budak ni belajar bersungguh-sungguh, tak cemerlang dalam pelajaran dia boleh kerja yang besar, sudah jadi pangkat orang besar lah, CEO, COO apa dah. Banyak dah dia ni. Balik kampung, budak ni pun tak teringat ke makcik tu. Cekap pinggan berjalan dia. Aku dulu bagi ni. Sudah. Kira-kira yang aku bagi tu berapa tahun? 20 tahun yang lepas, gugur semua pahala dia. Ini bahaya. Sebab mengungkit, menggugurkan habaq pahala kita walaupun 50 tahun yang lepas. Jangan diungkit. Ni banyak kita ni. Tak. Kita bantu orang-orang susah zaman dulu, lepas tu dia senang sekarang ni. Mana dia rajin bekerja, waktu dulu dia susah, kita tolong bantu dia cari kerja, bagi mesin, alat-alat, tolong jahit baju, tolong buat kek, akhir kali dia senang. Mengungkit pula kita. Tu dia tu senang, tu akulah dulu tu. Jangan duk aku-akulah. Yang aku tu malaikat dah catat. Jangan bimbang, kita akan dapat di akhirat. Itu perbezaan di antara amalan riya. Kalau lepas ibadat tanpa usaha kita, insya-Allah selamat. Tapi amalan mengungkit walaupun berpuluh tahun yang lepas akan menggugurkan pahala. Ini. Yang kedua, riya datang sebelum selesai menunaikan ibadat. Tak habis lagi tengah-tengah ibadat, mari dah dia.
Seperti solat yang didirikan dengan ikhlas pada awalnya. Kemudian ia diketahui orang, lalu timbul perasaan seronok dalam hatinya. Tengah duduk solat tu, ada orang mari, makcik ni ada sin ni. Ingat kau pergi tahajud mana kan? Jika perasaan yang datang itu adalah perasaan gembira semata-mata, ia tidak memberi kesan. Tetapi jika datang perasaan riak yang mendorongnya kepada beramal dengan lebih baik dan sempurna, seperti memanjangkan solatnya. Mula-mula biasa ya. Bila orang tengok 2-3 orang mari tengok dia tu, menitis air mata dah. Macam mana dia cari air mata buaya kat mana tak tahu. Boleh menangis pula dia tengah solat. Untuk menunjukkan kedudukan dirinya dalam hal ibadat, ini akan menggugurkan pahala amalannya, wal-iyazubillah. Sebab kesan nak menunjuk tu masih mendebar dalam ibadat tu. Yang ketiga, riak yang datang seiring dengan amal yang dilakukan. Contohnya memulakan solat dengan niat menunjuk-nunjuk. Awal lagi nak tunjuk. Jika dia menyempurnakan solat dalam keadaan begitu, pahala solatnya tidak dikira. Mana gugur daripada awal lagi, tak masuk, orang panggil tak masuk file dah. Jika dia menyesal ketika solat, mana tengah-tengah duk solat tadi, astaghfirullahalazim, hei silap niat ni, apa nak buat? Maka dia sewajarnya mengulangi solatnya itu. Ulang baliklah solat, sebab solat kita tadi bermasalah daripada awal. Dia berbeza, kita mula dengan riak, dengan tar'a. Bahasa Arab kata tar'a riak, mana riak tu mari tengah-tengah. Itu kita boleh tepis. Tapi hal ni macam mana nak tepis? Kita mula dengan riak. Jadi kerana itulah Tuan Syekh kata, eloklah kamu mula balik. Mula dengan ikhlas. Mula dengan ikhlas. Wallahu a'lam. Tamatlah perbincangan kita dalam bab kategori riak dan penyakit-penyakit yang kita nak mengenali riak. Jadi bila penyakit riak ni besar, insya-Allah kita akan masuk perbincangan yang seterusnya di dalam bab penawar riak dan cara mengubati hati. Tahu dah penyakit, tahu dah bahaya, kita kena tahu ubat. Jadi macam kita pergi klinik juga, tak? Mula-mula pergi klinik enggak, masya-Allah, kena seksa kita. Kita kena seksa. Ambil darah lagi, bagi botol lagi, suruh pergi kencing. Macam-macam benda yang dibuat oleh pok doktor ni. Last sekali barulah dia bagi ubat. Jadi kita pun macam tu juga dalam kitab bab hati ni, dia akan kategorikan dulu penyakit, kemudian barulah dia bawa ubat. InsyaAllah ubatnya kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Ada soalan ni saya nak tanya. Di Malaysia ini contohnya, di majlis kahwin wajib diiringi oleh muzik. Wajib nah pula nyanyi. Sedangkan lagu muzik itu sendiri dalam sunnah, dalam surah Luqman tu jelas, tapi masih ramai orang yang mengamalkannya. Bagaimana untuk mencegahnya? Tak payah, senang ya. Pergi ambil alat-alat dia, campur keluar dewan, selesai masalah kita. Apa yang nak takut apa ni? Kalau berani. Tak? Jadi masalah nak cegah hari itu sukar. Cuma kalau bolehlah kita pergi berbisik-bisik, boleh tak perlahan sikit. Saya bawa ustaz tu biasa dia tak masuk kalau ada begini. Jadi dia pun jemput juga ustaznya, bukan orang yang kita bawa lah. Jadi protokol tu masuk dulu, dia baru dia perlahan. Kadang-kadang bukan dengan muzik pun. Pernah saya hadir satu tempat qasidah, tapi dia punya drum gendang besar-besar gini, gedebong, dia punya speaker besar. Kita nak makan tak terlalu bingit. Saya kata qasidah ni kalau nak selawat puji Nabi, bukan sampai menyakitkan telinga orang. Baca pelan-pelan, begitu saja. Jadi banyak benda-benda yang pelik dan berlaku di dalam majlis walimah yang kita ada ini. Agak sukar lah kalau kita di antara nak pergi dengan tak pergi. Tapi kalau kita semua pakat tak pergi, boleh boikot majlis dia sampai dia insaf, bagus juga. Tapi masalahnya kalau kita seorang yang tak pergi, hak lain beratus lagi pergi, tak jadi apa juga. Jadi eloklah kita nasihat pada orang-orang begini dengan cara yang lebih baik, secara diplomasi, tidak kasar. Jadi macam mana? Majlis dah berlaku dah. Nak larang memang agak sukar hari tu. Tapi kita tengoklah anak dia ada 5 lagi nak kahwin. Jadi kita cubalah perbetulkan dari semasa ke semasa dengan ilmu dan pengetahuan. Jadi kalau kita pergi bercakap pinggan itu, "Hei, muzik ni haram." Dia kata awak baliklah, ramai lagi orang nak makan dia. Tak. Jadi kita ni kadang-kadang masalah. Sekarang menjadi trend masyarakat suka mengambil gambar selfie. Ni betul ni. Soalan ni patut diberi hadiah. Saya terlupa tadi ni. Di Mekah, sama ada haji atau umrah. Jadi
tengah duduk tawah tu begini. Sebelah tawah, sebelah pegang handphone. Allah. Saya kata nak ambil handphone campur. Kadang-kadang dia tengah melontar. Tangan duduk melontar sebelah handphone. Kata lontar sekali dengan telefon tu. Saya ajar dia. Melontar tu ibadat ke suka-suka? Kan bawa main-main ni. Jadi tak boleh. Ni tak ni. Tengah duduk menangis dekat Kaabah. Tunjuk Kaabah. Dia kan sekarang ni pula bala Facebook ni. Dia boleh buat live pula tu. Dia pacak live depan tak kabik dia dia berdoa. Menangis live. Daripada sisi Kaabah. Hebat sungguhlah. Ini permainan syaitan nak suruh kita jadi manusia riak, nak tunjuk kepada orang. Di Mekah, ada dia niat baik ni. Ada yang berniat untuk berkongsi suasana di Mekah untuk tontonan orang yang tidak berpulang ke sana, dan ada yang bertujuan untuk menggambarkan ibadat mereka di sana. Jadi saya mengatakan, kalau nak kongsi orang beribadat, tunjuk je gambar orang duk tawa, jangan tunjuk kita. Tak tahu makcik mana, siapa tu kuat tu tawah tu, makcik Afrika. Habis, macam mana kita nak puji dia? Dia daripada Afrika, makcik mari daripada Uzbekistan, contohnya dah. Jadi biarkanlah. Tapi kalau kita sendiri tunjuk kita, baru ni ada seorang hebat juga dia. Dia tulis apa? Alhamdulillah, baru sudah menangis dekat Kaabah. Saya pun print screen ambil serik, hantar balik kat dia. Kata tak cukup lagi ke malaikat tulis? Itu dia saya komen. Saya kata tak cukup lagi ke malaikat tulis sampai nak like kat bawah ni ribu-ribu. Dia kata tak, maksud saya nak suruh orang amin je. Amin apa awak tunjuk awak menangis? Subhanallah. Ini semua perangkap-perangkap syaitan melalui alam maya. Jadi tuan-tuan ingatlah, orang dalam ibadat tak usah duk tunjuk dengan orang. Dalam ibadat jangan duk tunjuk kita. Tapi kalau kita nak gambar kenangan, kita duduk dengan suami bawah pokok, tunjuk untuk kita je lah, simpan. Ada jugalah kenangan sikit. Tapi kalau nak tunjuk kita duduk beribadat, saya sedang berzikir ni, sedang bermunajat di mana tu? Di Arafah ni. Tak usah duk tinggal munajat. Saya sendiri waktu bawa jemaah haji, kata waktu kita munajat ni jangan rakam lah, tak usah rakam. Biar kita dengan Allah sayang. Ada juga orang curi rakam, tapi kita tak pernah disiarkan. Sebab benda tu, waktu kita sedang bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, tidaklah untuk dicampur adukkan dengan niat-niat nak tunjuk pada orang. Jangan sekali-kali. Ada lagi soalan? Soalan tak bertulis pun disilakan. Jadi sebelum tu saya nak bagi ni. Buku ni nama dia Rohingya, Bangsa yang Terjajah. Kalau orang tanya kita, awak kenal Rohingya? Kenal ke tak? Tak kenal. Kalau tanya Bangla, kenapa boleh kenal Bangla? Sebab Bangla tu memang orang buat satu gelaran dah kepada pekerja-pekerja ni. Dia kira Bangla belaka. Nepal pun Bangla juga pun ni. Tak tahu siapa dah tak. Yang pentingnya orang pekerja tu kira Bangla lah. Jadi saya dapat sahabat saya ni, nanti kita jemput mari kuliah sini sekali. Dr. Agus ni, dia mari sini, dia pergi melawat saya di pondok, dan dia ceramah tentang Rohingya. Saya tengok menarik. Jadi anda minta izin dengan dia, kata mari aku cetak buku ni di Malaysia. Dia bawa buku Indonesia ni, tapi bisa dia tak apa kuat. Bisa sikit-sikit lah. Dia boleh faham lah maksudnya. Jadi dia pun izinkan, benar. Dan saya tak nak jual buku ni, sebab kalau jual rugi. Kita bagi derma ya, senang. Jadi kalau derma, tapi derma pun janganlah kurang pada RM5, tak klik modal pula kan. Derma RM5 ke atas lah. RM5, 10, 50 tak apa. Begitu. Ada setengah orang kalau kita jual, berapa ustaz? RM5. Dia bagi 10, kena hantar balik duit baki kan. Kalau derma lah, pakai selesai masalah. Jadi kita derma je hari ni, buku ni RM5 ke atas, boleh tak? Kau nak 50 nah? Jadi saya nak bayar harga cetak buku ni. Yang lebih tu kita hantar ke persatuan ni. Semalam saya dah hantar sebahagiannya untuk dia hantar makanan ke. Dia kata insya-Allah dia orang ni akan masuk ke Arakan, masuk ke dalam dengan cara-cara yang tersendiri lah. Mudah-mudahan akan sampailah bantuan kita ke sana. Dan ini satu CD yang saya baru khatam. CD ni kita mengajar di Masjid Bulat. Ni Masjid Tun Abdul Aziz. Saya baca kitab Berakhirnya Dunia Ini. Cerita kiamat. Kan orang suka kiamat sekarang ni. Dia kiamat dia suka, tapi dia sendiri tak nak kiamat juga kan? Dia suka jadi tanda kiamat ya. Jadi kitab ni dah khatam 18 siri, 18 bulan makna kita ngaji. Dia lebihkan 2 tahun lebih lah sekali dengan cuti-cuti. Jadi tuan-tuan CD ni boleh ambil kat luar. Ni pun derma jugalah, tak usah jual lah. Kalau jual rugi ya. Jadi derma juga, bagilah RM10 seorang ke. Itu untuk derma. Jadi menarik ni. 18 siri ni berapa hari nak khatam duduk atas kereta pergi mari boleh tahu apakah itu alamat kiamat yang kecil dan yang besar.
Jadi insya-Allah kalau khatam kitab ni nanti kita buat juga. Jadi itulah yang saya nak elankan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Jadi boleh ambil di luar sana kitab dan juga CD berakhirnya dunia ini. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Jadi kalau tak ada, kita tamat di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.